أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والأولياء والشهداء والصالحين وإلى سادتنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وإلى بقية الصحابة رسول الله أجمعين وإلى حضرة جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، خصوصا لمؤلفي رحمهم الله تعالى ولمشايخنا وللأستاذنا ولوالدينا وللأجدادنا ولجداتنا شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال الله تعالى وهو أصدق قائل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم معلم سليمان علمنا اللهم مفهم إبراهيم فهمنا ففهمناها سليمان وكلا آتينا وحكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير ولنا وكنا فاعلين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا رب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أكرمنا بنور الفهم وارزقنا علما والحكمة والعمل بحق اسمائك يا كريم يا الله. اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah. Tuan-tuan muslimin muslimat, ayah anda, ibu-ibunda sedang jemaah dimuliakan yang dirahmati Allah. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pertemuan kita pada pagi ini dengan izin, aturan, kehendak dan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, masih lagi dipanjangkan usia kita, dihidupkan kita pada pagi ini setelah dimatikan kita pada malam tadi dengan kematian yang sebentar. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Maha suci Allah Ta'ala juga yang berkuasa mentadbir sekalian alam, yang mengizinkan kita, memilih kita untuk sama-sama kita dapat berhimpun beriktikaf di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia ini. Nawaitu i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebaik-baik manfaat dan kefahaman kepada kita tentang iman dan Islam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Mudah-mudahan terbuka pintu hati kita, rasa kasih, cinta, rindu dan sayang kita kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dihimpunkan kita bersama junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dimasukkan kita ke dalam syurga Allah tanpa hisab dengan berkat syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Habis. Kita sambung pengajian kita
kitab Jauharul Mawhum. Kalau kitab Jawi ini muka surat 28, tak silap akhir kita berhenti daripada Nabi SAW bahawasanya bersabda, ia datang akan daku Jibril dengan manusia. Betul? Kita berhenti itu di situ dan kita mula balik di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala, wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Tamam, muka surat 26 kita jawab. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man nasiya as-salata alayya faqad akhta'a tariqal jannati. Di situ. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa lupa selawat atasku, maka sesungguhnya tersalah ia barang siapa akan jalan syurga. Dan murad tu maksudnya yang dikehendaki dengan lupa itu. Ini siapa-siapa yang lupa selawat kepada Nabi, dalam hadis disebut akhta'a tariqul jannah, dia tersalah jalan kepada syurga. Yang dikatakan terlupa tu, tinggal selawat, tiada menyebut akan dia sekali-kali. Tak pernah menyebut langsung, tak pernah selawat. Jadi tak ada sekali pun selawat dalam hidup dia, maka tersalah dia pada jalan syurga, yakni menyalahi dia pada jalan syurga. Maka sebalik daripada jalan syurga itu, iaitu jalan menuju ke muka neraka Allah Subhanahu wa taala. Nampak dalam banyak-banyak selawat, mungkin ada selawat-selawat yang Allah Taala terima berkat daripada selawat tersebut, iaitu tariqul jannati, jalan menuju kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Habis. Jangan tinggal langsung, insya-Allah. Pada adatnya kalau dia orang yang sembahyang, dia akan sebut selawat dalam solat dia. Yang paling cantik pada waktu ketika mana tidak ada apa-apa, waktu itu diisi dengan selawat. Tambah bulan Ramadan ni kan, diisikan kita dengan selawat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awlan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang terlebih aula manusia dengan aku, yakni yang terlebih hampir mereka itu daripada aku. Nabi sebut bahawasanya yang manusia yang paling hampir dengan aku dekat akhirat esok, iaitu mereka yang dan terlebih sebenar dengan syafaatku, yakni yang terlebih hampir mereka itu daripada aku dan terlebih sebenar dengan syafaatku, iaitu yang lebih berhak mendapat syafaatku, yakni pertolongan aku. Siapa-siapa orang di akhirat esok, orang yang paling hampir dengan aku dan yang berhak mendapat syafaat pertolonganku pada hari kiamat, orang yang terlebih banyak mereka itu selawat atasku pada dunia. Kerana membanyakkan selawat itu menunjuk atas sebenar-benar kasihnya kepada Nabi SAW. Tu kita ni nak ke mana, ayah-ayah, ibu-ibu sedang jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala? Balik esok menuju pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan balik sekarang ni pun menuju kepada Allah. Cuma penghujung kita je tak tahu. Ada yang asbab kemalangan, ada yang asbab makan, ada yang asbab cucuk vaksin, macam-macam asbab. Hakikatnya, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sampai aja ajal kita, la yastakhiruna sa'atan, takkan ditakhirkan satu saat, wa la yastaqdimun, dan takkan diawalkan satu saat, tepat pada masa dia. Jangan nak berdalih-dalih ya. Bagilah alasan. Kalau orang munafik, dia akan, kalau tahulah keadaan, dia akan minta supaya dilanjutkan. Bagi orang yang beriman, kita ni dah bersedia ke? Setidak-tidaknya amalan kita yang fardu dilaksanakan dengan sebaiknya, ditambahkan lagi untuk mendapat syafaat dengan selawat ke atas Nabi SAW. Cuma di kalangan manusia yang semua ni selawat, ayah-ayah, ibu-ibu lah,
Kita ni pada adatnya semua selawat dekat Nabi. Masing-masing rasa banyak dah selawat. Betul tak? Saya pun rasa macam saya ni banyak sangat selawat dah. Adakah selawat kita yang banyak tu selawat yang betul-betul zahir cinta ataupun selawat? Dua-dua tu ada kelebihan. Kita dah baca dah sebelum ni. Kelebihan orang yang selawat yang hati tidak khusyuk diberi beberapa ganjaran. Sahabat Nabi tanya, adakah orang yang menyebut tu orang yang khusyuk hati? Nabi kata tak. Orang yang khusyuk hatinya Allah Ta'ala akan bagi padanya yang kita tak tahu. Tu rahsia dia. Antara kelebihan orang yang banyakkan selawat, iaitu tanda zahir cinta kepada Nabi. Tu tanda. Kalau dia selawat tu, dia banyakkan selawat tu, memang dia cinta. Bukan sebagai penanda dia cinta, tapi memang dia banyakkan selawat tu sebab dia cinta kepada Nabi. Kasih kepada Nabi. Rindu benar dekat Nabi. Tak jemu-jemu baca kisah-kisah Nabi SAW. Kita lah. Orang ini terlebih berhak syafaat Nabi SAW. Kita berpeluang tak? Berpeluang. Selagi mana ada hayat belum sampai masa ajal kita, makna kita berpeluang untuk dapat kelebihan ini. Banyakkan selawat. Tu. Ringkas je orang. Bulan Ramadan ni nak tak nak, pada tempat kita ni, lepas tarawih, antara 2 rakaat tu selawat tak? Siapa yang buat 20, banyak sikit selawat dia. Siapa yang buat 8, kurang sikit. Bukan sikit lah, sikit tu nampak macam sikit, kurang sikit. Kurang sikit daripada yang banyak. Jadi kalau tanya 8 ke 20, semua orang akan jawab 20 yang bagus. Habis tu kita nak buat 8 ke 20, 8. Dia tanyalah siapa, RM20 dengan RM8. Oh, mesti RM20. Habis tu mereka nak berapa? RM8 tak maunya. Tapi kalau sembahyang tarawih 8 ke 20 yang bagus, 20. Apa malam ni kita nak buat apa? 8 dah lah. Balik kita sambung di rumah berdoa lah. Kalau kita balik sambil di rumah tu berdoa lah. Tu kira balik al-ruyub lah. Banyak selawat lah. Tanda cinta kita kepada Nabi SAW. Tapi benar-benarlah dalam tarawih itu, antara solat tarawih tu yang kita selawat tu, selawat pun jangan main-main. Kalau dia menghayati tanda cinta, lagi kelebihan dia besar berbanding dengan orang yang sekadar menyebut saja dah. Habis. Kemudian kata waqala sallallahu alaihi wasallam, salatukum alayya mahaqatun lidhunubikum kama yamhaqul ma'un nara. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula selawat kamu atasku itu menghapuskan dan menghilangkan bagi dosa kamu seperti menghilangkan air akan api. Seperti kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bermula selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terlebih menghapuskan bagi dosa daripada air bagi hitam lah, iaitu tulisan yang hitam. Macam tulisan hitam, kita nak padam dia dengan guna, kalau gambaran dia, tamsilan dia, guna air lah bagi. Ibarat tu kita, dosa kita ni habis luruh dengan selawat. Beginilah ayah-ayah, ibu-ibu sedang jemaah Allah Ta'ala, gambaran lagi dan yang kita faham. Nabi sebut dalam hadis Nabi yang maksudnya setiap dosa yang dilakukan akan tumbuh, akan ada padanya titik hitam. Titik hitam. Kalau ambil marker pen, kalau pen saja mungkin tak nampak, ambil marker pen, titikkan dekat whiteboard kalau ada whiteboard hitam. Buat satu dosa titik, buat satu dosa titik, buat satu dosa titik, habis penuh dah, tidak ada ruang kosong untuk titik-titik hitam tersebut. Buat dosa lagi, dia akan double duduk atas yang sedia ada. Penuh dah, dia akan triple, gitulah. Selawat Nabi ni, dia menghapuskan dosa. Dosa-dosa yang menyebabkan timbulnya titik-titik hitam, karat pada hati.
Dengan selawat tadi dia akan membersihkan titik-titik hitam. Itu bila selawat tersebut membersihkan titik-titik hitam tersebut, yakni dosa-dosa dihapuskan, apa yang timbul pada hati? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Apa yang timbul pada hati? Timbullah nur. Sebab dicuci itu bukan dengan cuci benda yang fitrah sahaja, bahkan dicuci dengan selawat, satu suplemen yang cukup besar sehingga sihat hati tadi daripada titik hitam. Bukan sekadar bersih, bahkan sihat hati itu dengan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dosa yang mana? Dosa kecil. Terhapus dosa. Bila kata terhapus dosa, dengan mudah-mudahan dengan titik-titik hitam itu pun terhapus, maka akan bercahaya hatinya, bersinar hatinya dengan nur daripada Allah Subhanahu wa taala dengan berkat selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi benda tu tak nampak. Kalau benda tu nampak, cahaya beginilah lagi dah. Cahaya di dunia pun tak nampak. Cahaya ada atas lampu ni pun kita nak kata kita nampak. Macam nampak, nak kata nampak, mana dia? Tu cahaya yang kita guna pakai. Ni pagi ni, subuh ni, kita buka lampu, kita tahu ada tak cahaya lampu? Ada. Mana bukti dia? Terang. Mana? Sifat bagi cahaya tu terang. Betul tak? Kurang salah khabar. Sifat bagi cahaya itu terang. Terang. Tapi mana cahaya tu? Mana ke dia cahaya tu? Boleh tunjuk? Rasa macam boleh tunjuk. Cuba try tunjuk tengok. Apa yang ditunjuk tu? Bal lampu. Apa yang ditunjuk tu dekat dinding-dinding tu, itu dinding. Alah itu yang berpantul cahaya tu. Yang tu yang mereka tunjuk tu apa dah boleh jadi kaca yang pantul cahaya. Tapi ada tak cahaya tu? Ada. Mana bukti ada tu? Terang tu. Sifat bagi cahaya tu. Terang tu mana ada? Tutup lampu, mana cahaya? Hilang dah. Mana bukti hilang? Gelap. Bila buka switch ada terang. Nampak tak cahaya tu? Tak nampak. Tapi faham tak ada? Faham ada. Mana bukti kita faham ada? Dia menyuluh kita, membantu kita supaya kita tidak tersesat. Faham? Faham. Tutup lampu, tiang yang besar ni pun belum tentu tak langgar. Ya. Tiang yang besar ni ada 2 tiang di tengah masjid ni. Lama dah puluh tahun dah tiang ni. Tutup lampu, gelap gelita, boleh jadi nak terlanggar? Boleh jadi juga. Pasal apa? Gelap. Faham tak kiai? Hati yang gelap, hati yang benar, macam itulah rupanya. Dosa pun tak terasa dosa. Langgar je habis. Tapi kalau hati yang terang dengan nur, dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala masukkan dalam hati seseorang, menyuluh hati dia, bukan takat dosa, perkara warak pun dia takut. Perkara yang perkara syubhah pun dia takut. Ada sifat warak dalam diri dia. Perkara syubhah bukan perkara jelas haram, perkara syubhah pun dia takut. Tu kalau kita nak kaitkan dalam Ramadan ya. Kita nak kaitkan dalam Ramadan ya. Puasa orang awam, puasa golongan soleh, puasa golongan orang yang bertakwa. Dalam kitab tasawuf secara salikin disebut apa? Puasa awam, puasa khawas, puasa golongan khawasul khawas. Puasa orang awam ni kita selalu sangat dengar. Saya nak kaitkan dengan terang hati tadi, dengan berkat selawat tadi. Puasa orang awam macam mana? Hanya menahan diri daripada makan, minum dan tidak melakukan perbuatan yang membatalkan puasa. Itu puasa orang awam. Ini puasa yang standard. Semua manusia begitu. Tak makan, tidak ada minum, kemudian dia tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa. Tetapi dia tidak menjaga mulut, yakni puasa mulut daripada umpat caci maki, itulah. Dia tidak puasa mata daripada melihat
perkara maksiat, seronok dengan pandangan maksiat. Dia tidak jaga telinga dengan mendengar perkara yang haram, bahkan seronok mendengar perkara yang haram. Bahkan tidak menjaga tangan, tidak menjaga kaki, tidak menjaga perut daripada apa yang nak masuk ke dalam perut dia, dan tidak menjaga kemaluan daripada perkara-perkara yang haram, mencuba. Ini puasa orang awam. Mendapat apa? Puasanya hanya mendapat ju' wal atas, letih, lapar dan dahaga saja. Pahala ada tak? Pahala tak ada. Golongan ini puasanya hanya dapat letih, lapar dan dahaga saja. Terasa tak dia berpuasa? Terasa. Terasa tak puasa dia jadi lara je? Tak terasa. Pasal apa? Hati tadi. Itu masalah hati. Tak terasa dia mengumpat dalam bulan Ramadan ni benda yang boleh merosakkan puasa dia, pahala puasa dia. Tak terasa pandangan mata tadi ni boleh merosakkan pahala puasa dia, ganjaran ataupun kesempurnaan puasa. Tak terasa telinga tadi ni boleh menyebabkan habis, terhapus, rosak, hilangnya kesempurnaan puasa. Tak terasa. Hati ni, itu yang gelap tadi tu. Tapi kalau hatinya terang, tersuluh hatinya dengan perkara-perkara yang boleh jadi nampak benda ini tidak baik bagi diri dia, dia akan mengelak. Ni golongan puasa orang soleh. Dia puasa apa? Puasa mulutnya, puasa telinga, puasa mata, puasa tangan, puasa kaki, puasa perut, puasa kemaluan. Golongan yang ketiga, golongan khawasul khawas, puasa orang bertakwa. Dia akan puasa lebih lagi tinggi keadaan puasa dia, iaitu hatinya tidak lekang pada mengingati Allah. Kita ambil takat yang kedua sudah. Yang ketiga tu tak boleh. Kita tengah semayang pun tak ingat Allah dia. Kita ni, saya lah, ayah-ayah, ibu-ibu, insya-Allah wali-wali belaka. Saya ni tengah semayang tak khusyuk. Tengah semayang pun tak ingat Allah, sedangkan kamu semayang ni seolah-olah kamu melihatnya, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu beribadat seperti mana seolah-olah kamu melihatnya. Kalau kamu tak mampu melihatnya, merasakan lihatnya, kamu kena rasakan yang kamu sentiasa dilihat. Dia melihat kamu, kita ni terasa kita dilihat. Dalam semayang pun tak terasa, macam mana luar semayang kita nak ingat Allah? Faham tak? Makna kita ni nak cerita bab puasa golongan yang ketiga ni payah sikit lah. Jauh lah. Sebab puasa golongan kedua pun kita tak lepas lagi. Ni ada kait dengan hati tadi. Bila hati ni bersih, Allah Subhanahu Wa Taala terangkan hati dengan nur yang kita nak kata nur macam mana, semua yang ada padanya yang tahu adalah orang yang beriman. Nur tadi ni, hati ni akan terasa buat ni, ini bukan takat haram, perkara ni ada bercampur dengan benda yang Allah Taala murka, tak buat dah. Tak buat dah. Pergi bazar Ramadan tak haram, tak haram. Tapi boleh jadi tak bercampur dengan benda yang haram dalam pada bazar Ramadan. Wallahu alam. Saya tak pergi bazar Ramadan Kuala ni, masih tak, bukan dekat Kuala, memang dulu panggil saja memang jenis ni tu. Runsing ramai-ramai ni jadi runsing. Tak boleh, pasal malam lagi lah tak pergi. Bazar Ramadan tak ada. Apa yang ada di rumah itu yang terkedarah pun. Di pondok macam tu dulu kan. Tok Guru ajar macam tu, kita macam tu, tabiat je kita bawa-bawa lah. Tak pergi. Kalau gagah nak pergi, ikut anak gagah nak pergi ya. Apa biar aku duduk kereta pergi. Apa nak beli apa? Kamu nak beli apa? Ayuh sekali tak? Beli tu balik. Tu. Ada tak boleh bercampur dengan perkara yang haram walaupun pergi tu halal? Boleh lah. Boleh jadi tak benda tu syubhah keadaan semasa tu, boleh jadi. Tak payah pergi. Pasal apa? Tak boleh jaga mata. Payahlah. Rosak. Habis tu selawat tu lah. Terang pada hati, nur tadi menerangi hati tadi. Mudah-mudahan hilang titik hitam seperti mana, iaitu yamhaqul ma'un nara, menghapuskan air akan api tadi, seumpama menghapuskan air akan titik hitam. Habis. Wa qala sallallahu alaihi wasallam,
man shalla alayya fi kulli jumu'atin 40 marratan mahallahu dhunubahu kullaha. Man shalla alayya fi kulli jum'atin 40 marratan mahallahu dhunubahu kullaha. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa selawat atasku pada tiap-tiap hari Jumaat 40 kali semalam Hari ni hari Sabtu Ya, terlepas dah kelebihan hari Jumaat sampai pagi Sabtu. Sampai pagi Sabtu. Bila kalau disebut dalam kitab sampai subuh Sabtu kelebihan dia. Allah Ta'ala najakkan kelebihan pada hari Jumaat tersebut sampai ke pagi Sabtu. Tiap-tiap hari Jumaat itu 40 kali. Ini amalan yang kita boleh buat. Ini paling kurang lah sebenarnya. Paling kurang hari Jumaat 40 kali. Menghapus oleh Allah Ta'ala akan segala dosanya sekaliannya. Allah Ta'ala bersihkan diri dia daripada dosa keseluruhannya. Ini dosa mana? Dosa-dosa yang kecil, insya-Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma min du'ai illa bainahu wa bainas sama'i hijabun hatta yusalli alayya fa idza sulliya alayya in kharaqa dhalikal hijabu wa rufi'ad du'a'u. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada daripada doa melainkan adalah antaranya di antara langit itu hijab. Doa kita dengan langit, namanya nak naik ke langit itu ada hijab. Hijab ni pendinding. Hingga diselawat atasku, maka apabila diselawat atasku, iaitu atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, carilah demikian hijab itu dan diangkatkan doanya ke langit, yakni diperkenankan. Doa kena mulai dengan selawat. Jangan main doa aja. Syarat antara nak mustajab doa dimulai dengan selawat. Mungkin saya sebut dah pada kuliah yang lepas. Saya nak sebut lagi. Kalau ada lagi selepas ni tu tak apa kita baca lagi bagi ingat kita. Syarat ataupun rukun doa. Dia sebut istilahnya rukun doa. Istilah aja lah, rukun doa. Yang pertama dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selawat ke atas Nabi. Yang pertama puji pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga selawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi. Itu panjang dah. Kalau pendeknya Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pendeklah tu. Tapi jangan kedekut sangat lah, panjanglah sikit. Pada ahli keluarga Nabi, pada sahabat-sahabat Nabi, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kemudian doa dan ditutup dengan selawat ke atas Nabi wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Kemudian puji pada Allah, walhamdulillahi rabbil alamin. Ini 5 rukun doa. Disebut 5 rukun doa. Doa syarat untuk doa mustajab antaranya 5 ni. Termasuk selawat tadilah. Bismillah dengan tinggi, puji pada Allah, kemudian selawat ke atas Nabi, kemudian ditutup dengan selawat ke atas Nabi, kemudian puji pada Allah, insya-Allah. Ini doa kita tidak ada hijab. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya fi yawmin 100 marratin qadallahu lahu 100 hajatin 70 minha li akhiratihi wa 30 minha li dunyahu. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa selawat atasku pada satu hari 100 kali, ditunai oleh Allah Subhanahu wa taala baginya 100 hajat, 70 daripadanya bagi akhiratnya dan 30 daripadanya bagi dunianya, insya-Allah. Kalau ada hajat, Allah Ta'ala permudahkan. Boleh jadi hajat tersebut tak dapat, Allah Ta'ala tunaikan dekat akhirat esok. Itu cerita dia. Kita ni kira hajat nak saja waktu itu, tak sabar kata ni. Kira ndak saja. Kita rasa macam ndak sangat, padahal dapat cepat jadi rosak pula mudarat. Kita tak tahu.
Jadi dengan berkat selawat mudah-mudahan hajat-hajat kita Allah Subhanahu wa taala tunaikan. Boleh jadi hajat tersebut memang berkehendak sangat, Allah Taala permudahkan urusan. Satu sahabat saya teringat dia sebut. Satu sahabat saya dia nak balik daripada Kuala ni, dia nak balik menghala ke Manjung. Dia lalu ikut sampai lepas balik Polimano. Cerita lama lah, cerita lama. Baru tahun sudah. Waktu tu saya masih lagi di Manjung. Dia balik, dia daripada Kuala ni, daripada Kuala menghala ke Manjung. Dia lalu ikut jalan apa tu, kampung Semat. Yang tepi sungai tu kan, lepas balai tu belah kiri. Bulan puasa, bulan puasa. Balik. Lepas simpang tu ada selekoh tajam tak kawasan rumah Cina tu. Nampak satu pakcik ni tengah jalan kaki. Bawa dengan buah tembikar, bawa dengan penuh kan. Dia pun berhenti dengan isteri dia. Waktu tu banyak kes kereta-kereta ni banyak. Bila berhenti je kena pau, kena apa. Dia pun tengok pakcik ni, dia berhenti. Isteri dia kata apa? Abang tak payah berhenti bang, tak lagi kita kan tahu. Dia kata apa kat isteri dia? Takkan pakcik tu nak pau dengan buah tembikar kot, dia kata. Bawa buah tembikar buka puasa. Dia berhenti. Pakcik kena balik rumah. Amar main saya tumpangan. Main tumpangan. Sembang pakcik tu. Pakcik, apa rumahnya jauh. Naik bukit, turun bukit, naik bukit. Jauh rumah dia. Tak ada lepas bukit yang tinggi, tak ada dah. Tapi jauh. Tanya anak tak ada, anak hantar. Cerita macam Allahu'alam. Anak hantar tadi pun anak balik, anak tak larat ambil dah, anak balik kerja. Kita fikir tak apalah. Dia cerita tu betul kan ni. Tak apalah kita tengok. Sampai dia hantar pakcik tu, tahulah belah mana tapi jauh kata jauh. Habis dia jalan pakcik tu tunjuk. Maghrib dah waktu tu, bukan maghrib lah, pukul apa petang. Dia tunjuk. Anak kata, bila pakcik tu turun, anak kata, tayar pancit ni. Tayar pancit. Tuan-tuan, asbab tadi ni, asbab kan, Allah Ta'ala bantu. Kalau dia kata, kalau takdir lah aku balik juga, aku tak tumpangkan pakcik tu, takdir lah. Ni fardu takdir ni. Fardu takdir, kita kata nasib baik lah. Memanglah, jangan kamu lupa nasib kamu di dunia ni. Tu takdir tu. Fardu takdir lah aku balik, aku tak singgah ambil pakcik ni. Tu sebenarnya Allah Ta'ala bagi bantuan pada aku pada pakcik tu. Allah Ta'ala dah sedia dah bantuan kat situ. Untuk kabur ke kita, tayar kereta kita ni pancit. Itulah maksud dia. Dia pun turun tengok, terima kasih pakcik turun. Memang pancit, dia patah balik Petronas tu, isi angin. Kemudian dia ikut jalan simpan 3 bulah kor tu, sampai Beruah isi angin, sampai ke Manjung. Apa iktibar yang saya nak ambil, yang saya boleh ambil? Rupa-rupanya, satu, kita buat baik, Allah Ta'ala buat baik dengan kita. Satu, ada berkat amalan-amalan yang boleh jadi dibuat, Allah Ta'ala bagi bantuan. Faham tak tadi? Boleh jadi doa mak ayah, boleh jadi doa sahabat, boleh jadi doa muslimin dan muslimat yang ada, kita wallahu'alam. Boleh jadi. Antaranya selawat tadi, berkat selawat, Allah Ta'ala tunaikan hajat kita insya-Allah. Dipermudahkan urusan kita. Banyak lagi kalau kita ambil kisah-kisah aktibar tentang berkaitan dengan selawat ni banyak, mudah-mudahan. Habis di situ. Kita tutup dengan satu hadis lagi ya. Itu lagi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi wa malaikatuhu 20 marratan wa lam yamut hatta yubashshira bil jannati. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa selawat atasku satu kali, menselawat Allah Ta'ala dan malaikat atasnya 20 kali, dan tiada mati ia hingga disuka akan dia dengan syurga. Orang yang banyakkan selawat maksudnya tidak dimatikan akan dia, melainkan disukakan akan dia dengan syurga. Macam mana disukakan dengan syurga? Wallahu a'lam bisawab. Tak boleh nak jawab sebab belum mati lagi. Sudah mati baru tahulah. Boleh jadi, ini andaian, boleh jadi disukakan dengan syurga ketika sakit nazak itu dibukakan gambaran-gambaran syurga. Wallahu a'lam. Diperlihatkan taman-taman syurga. Wallahu a'lam.
dibukakan bau wangian syurga, wallahu alam. Wallahu alam. Tapi hasil daripada orang yang banyakkan selawat, insya-Allah disukakan akan dia dengan syurga sebelum matinya, wallahu alam. Habis, kita akan sambung pada kuliah akan datang insya-Allah. Dan pada setengah riwayat selawat Allah Taala malaikat datangnya 70 selawat. Kita akan ambil balik selawat yang tadi ni dan akan sambung kelebihan orang yang berselawat, malaikat dan Allah Taala berselawat ke atasnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaat pertemuan kita pada pagi ini. Banyakkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah berkat hidup kita di dunia dan di akhirat mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Amin ya Rahman. Amin ya Rahim ya rabbal alamin. اللهم علمنا ما جهلنا في الدنيا والآخرة. اللهم ارفعنا بما علمتنا. اللهم أكرمنا بما علمتنا. اللهم سلمنا والمسلمين. باعدنا من عذاب. قربنا إلى الرحمن. جنبنا من الشيطان والمعصية. اللهم فقنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.